Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah, pada hari ini cikgu akan sambung lagi bagi pelajaran solah. Tajuk mengenai dengan masih lagi yang sama, syarat sah sembahyang. Penjelasannya pada tempoh hari cikgu sudah menerangkan syarat sah sembahyang yang kelima, yakni mengenai dengan masuk waktu. Jadi pada hari ini cikgu sambung lagi yang keenam, penjelasan mengenai dengan menghadap kiblat. Baik, yang pertama, kiblat ialah arah di mana terletak Kaabah, yakni Baitullah. Di mana letaknya Kaabah? Semua tahu kali sudah. Kaabah letaknya di Mekah. Jadi arah tuju Ketani untuk sembahyang, untuk solat, arah tujunya ialah di Kaabah di Mekah. Okey. Yang kedua, menghadap kiblat ialah menghadapkan seluruh badan berbetulan dengan kiblat dengan cara dada dan mukanya hendaklah menghadap ke arah Kaabah pada ketika berdiri dan duduk. Jadi yang penting kawasan dada kamu dan muka kamu tu jangan berpaling ke arah lain selain daripada arah kiblat itu tadi. Jangan berpaling. Kalau sekiranya berpaling, yang ketiga ni penerangannya. Orang yang sembahyang tidak menghadap kiblat adalah tidak sah sembahyangnya. Jadi kalau berpaling tadi, dada kamu, muka kamu daripada arah kiblat, maka indah sah sembahyang kamu. Mesti sembahyang semula. Baik, seterusnya. Orang yang sembahyang berbaring adalah wajib ke atasnya menghadapkan dada dan mukanya ke arah kiblat. Kemudian yang kelima, orang yang sembahyang bertelentang adalah wajib ke atasnya menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Okey, kamu boleh lihat contoh di sini. Ini contohnya orang yang sembahyang berbaring, mana ia berpaling mukanya ia punya kawasan dadanya masih berpaling masih lagi menuju ke arah kiblat. Ini contohnya macam mana sembahyang kalau orang yang berbaring. Ini bukannya saja ni kan sembahyang berbaring-baring limpang-limpang. Ini kalau ia sakit saja. Maksudnya ia dapat berdiri, ia dapat duduk. Jadi caranya ia sembahyang berbaring. Bukannya kalau kamu kan sembahyang berbaring boleh, tidak. Mesti kalau ada sebab sahaja. Okey, ini contoh sembahyang berbaring, wajib ke atasnya menghadapkan dada dan muka ke arah kiblat. Okey, kemudian penerangan ataupun contoh bagi yang kelima, sembahyang bertelentang. Ini contohnya. Ini kalau bertelentang sembahyangnya, jadi arah mukanya tu ditujukan ke arah kiblat. Pasal tadi gunakan bantal tu didirikan supaya muka kamu tu menuju arah kiblat. Okey. Cikgu ulang lagi sekali. Sembahyang melimpang ni bukanlah sembahyang bagi orang yang boleh sembahyang secara normal. Ini orang yang sakit saja. Bukannya kalau macam kamu okey, dapat sembahyang macam biasa, sembahyang macam biasa, sembahyang berdiri Okey, cikgu sambung lagi. Orang yang tidak diharuskan menghadap kiblat semasa sembahyang ada dua saja. Yang pertama, sembahyang syiddatul khauf, yakni dalam keadaan sangat takut dalam peperangan. Orang yang berperang antara orang Islam dengan orang kafir kerana menegakkan agama Islam, atau peperangan antara orang Islam dengan orang yang menderhaka yakni bughat, maka harus ia bersembahyang dengan cara yang sedapat-dapatnya dan tidaklah wajib ke atasnya qada, sama ada sembahyang yang dikerjakannya fardu atau sunat.
Okey. Jadi orang yang inda diharuskan menghadap kiblat ada dua saja, macam yang cikgu tadi. Yang pertama, kalau orang yang dalam peperangan, kalau ia sangat takut, jadi kalau dia akan sembahyang macam biasa memang inda dapat tu akan menghadap kiblat pun, namanya kadang-kadang kiri kanan musuhnya. Jadi inda diwajibkan. Maksudnya di sana orang yang inda dimestikan menghadap kiblat. Maksudnya ia sembahyang sedapat-dapatnya saja. Pasalnya kalau ketani dalam peperangan, ketani inda tahu macam mana keadaannya, yang mana ketani inda tahu pihak musuh itu di mana. Jadi ketani sembahyang sedapat-dapatnya saja. Itu yang pertama, sembahyang dalam ketakutan ketika berperang. Okay, kemudian yang seterusnya, sembahyang sunat dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan seperti melawat, menziarah saudaranya bukan kerana maksiat atau tidak ada tujuan seperti berikut. Harus baginya tidak menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Ingat harus baginya tidak menghadap kiblat pada sembahyang sunat, tetapi wajib menghadap kiblat ketika melakukan sembahyang fardu. Jadi jika yang ia berpaling ke arah yang lain, maka batal sembahyangnya. Kalau orang yang dalam perjalanan, maksudnya ni orang yang berlayar-layarnya, naik aeroplan, kemudian naik kereta dan sebagainya. Jadi sunat, sembahyang sunat tidak harus baginya menghadap kiblat. Tapi kalau sembahyang fardu wajib menghadap kiblat. Baik. Cara sembahyang orang yang dalam perjalanan ada dua perkara. Satu, jika ia bersembahyang di atas kenderaan. Ini dalam kenderaan. Jika mudah baginya sembahyang, maka hendaklah ia menghadap kiblat. Jika susah baginya sembahyang, maka tidak wajib ia menghadap kiblat kecuali ketika takbiratul ihram sahaja. Jadi orang yang sembahyang di atas kenderaan tidak wajib meletakkan dahinya dan di atas pelana kenderaan. Orang yang sembahyang wajib hendaklah mengisyaratkan menundukkan kepalanya ketika rukuk dan sujud. Kemudian jika ia bersembahyang dengan berjalan kaki, wajib ia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud, dan wajib ia menyempurnakan rukuk dan sujud itu. Boleh berjalan di sebahagian rukun sembahyang iaitu ketika berdiri, yakni qiyam, i'tidal, tasyahud dan salam sahaja. Jadi kalau orang yang dalam ulang lagi tadi kalau orang yang sembahyang di arah kenderaan, pakai kereta kah, pakai aeroplan, kan aeroplan kereta tu tidak akan tahan, ia akan membelok ke kanan ke kiri. Kalau kamu di dalam aeroplan atau ataupun dalam kereta, ia akan tahan. Jadinya caranya kalau dalam keadaan macam ni, cara sembahyangnya ia menghadap kiblat masa takbiratul ihram itu saja. Selepas itu tidak apa-apa. Anda lagi tidak payah walaupun berpaling daripada kiblat tidak apa-apa. Yang penting semasa ia takbiratul ihram itu saja. Sahaja. Okey. Kemudian orang yang bersembahyang berjalan kaki. Wajib ia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Ini yang berjalan kaki Takbiratul ihram ia menghadap kiblat. Rukuk juga, sujud juga dan duduk di antara dua sujud, dan wajib ia menyempurnakan rukuk dan sujud itu. Maksudnya ni sembahyang sambil berjalan kakinya. Yang penting yang menghadap kiblat masa kamu takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Dan rukuk sama sujud itu mesti sempurna. Kemudian boleh ia berjalan di sebahagian rukun sembahyang, iaitu ketika
berdiri qiyam itu dia boleh berjalan. Semasa i'tidal boleh. Kemudian tasyahud dan salam sahaja yang boleh berjalan. Yang lain, rukun yang lain mesti mesti ia menghadap kiblat. Boleh faham? Jadi untuk penerangan mengenai dengan menghadap kiblat sampai di sana saja. Kalau ada sebarang kurang difahami ataupun persoalan yang timbul, boleh tanya cikgu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.